Contohlah masjid kita ni, masjid baru, cantik lagi, masih lagi tak terjejah banyak. Kalau ada orang yang duit lebih dapat golden handshake ke apa, tak tahu benda nak buat, belikan kipas helikopter misalnya. Wah, marvelous gantungkan kipas helikopter, beli pada mereka misalnya. Jangan beli hancak Cina, made in China murah, jangan beli mahal punya. Pasangkan di sini. Wah, saya ingat selagi kipas tu berpusing, walaupun kita dah tak ada. Saya ingat dalam kubur pun sejuk juga kubur kita. Mayat sebelah bertanya, apa saya kubur kan sejuk? Tak tahu, aku ingat aku beli kipas dulu. Orang tak tutup tu sejuk agak. Ini berkat. Agak belanjalah. Ini keberkatan umur salah satu ni lagi ya. Cuma tuan-tuan sekalian, berkat ni benda hilang. Kena ingat berkat ni benda hilang. Sebab itu kadang ada manusia, dia banyak nikmat Tuhan beri, harta, umur panjang, berkat tak ada. Sayang. Harta, berapa ramai orang kaya tapi tak ada berkat? Ramai. Berapa orang kita tengok rumahnya besar, bertingkat-tingkat, duitnya tebal, berlepat-lepat, keretanya bersusun, berkilat-kilat, isterinya pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Kenapa kiamat? Hara begitu. Dulu awak mula-mula kahwin berkompang-kompang, dah kahwin berlempang-lempang. Mengapa jadi begitu? Dulu elok, sekarang dah jadi kelai. Berkat ditarik. Berkat sama juga makanan. Tahun 60-an orang pun minum juga teh tarik. Minum juga makan juga roti canai, roti prata. Tapi kita sekarang makan banyak sakit. Apa sebab? Berkat dah dicabut. Umur panjang pun sama juga, berkat dicabut. Dan betul, Nabi pun sebut berkat ni benda hilang. Dalam satu pertemuan Nabi dengan Jibril alaihissalam, Nabi pernah tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, hal tanzilu min ba'di?" Adakah lepas aku wafat kau akan masih turun lagi ziarah bumi ini selepas aku tiada? Jawab Jibril alaihissalam, "Na'am ya Rasulullah. Anzilu 10 maratin wa arfa'u 10 jawahir minal ard." Saya akan datang 10 kali lepas tuan wafat, dan saya akan cabut 10 mutiara daripada bumi. Wa ma tarfa'u minha, apa yang kau cabut itu wahai Jibril? Nombor 1 sekali kata Jibril, arfa'ul barakah minal ardi. Nombor 1 sekali saya cabut adalah keberkatan. Sebab itu berkat ini benda dah hilang dan kita mesti mau cari. Ramai orang cari berkat dengan ustaz, ada dia cari berkat dengan orang alim. Biasanya orang alim ni ramailah orang mengambil berkat. Baik tu saya menengok kalau ustaz-ustaz pun ceramah, ya orang selalu ambil berkat ni, kalau penceramah tu namanya ada al-al di belakang, itu ramailah orang ambil berkat. Macam saya ni tak ada al di belakang tu, yang jauh duduk kalau dengar ceramah. Cuba aku ada al sampai ke sini duduk. Siap pegang kursi, Allah berkat gitu. Saya nak ada al buat apa? Saya ada Alauddin di belakang nak buat apa? Tapi biasa begitu, ada al-al ni ramailah duduk keliling. Sampai ke depan ni duduk penuh, nyanduk dinding belakang pun ada. Panjang je orang belakang Tapi dalam tak ada tu ada sesat seorang dua. Jumpa habis ceramah, bawa nasi kosong. Ustaz tolong gaul. Buat apa gaul? Ambil berkat. Gaul nasi tak ada kerja. Ambil berkat. Dia mencari berkat. Carilah, tak ada masalah. Jangan cari benda-benda yang tidak syar'i, sudahlah. Cari keberkatan. Untuk umur kita ini nak cari berkat, macam-macam cara boleh. Nanti kita akan bincangkan. Yang mustahab, keberkatan umur ini adalah keberkatan yang digunakan untuk melakukan amal saleh. Mestilah digunakan dengan mestilah umur yang panjang itu disertai dengan ketaatan. Sebab itu pernah Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia bercerita, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair? Qal man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ada satu orang laki-laki bertanya, "Ya Rasul, siapa manusia paling terbaik sekali dalam dunia ini?" Jawab Nabi, orang yang paling terbaik sekali adalah orang yang panjang umur, banyak melakukan ketaatan. Maknanya panjang umur buat ketaatan. Orang tu tanya lagi, "Fa ayyun nasi syarrun?" Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk sekali perangai, orang yang umur panjang
amalan pula sedikit atau buruk amalannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi. Sebab itu doalah panjang umur dalam keberkatan. Apa berkat? Banyak kita boleh bincangkan. Kenapa orang yang panjang umur dan baik amalannya adalah orang yang terbaik? Sebab setiap kali umur bertambah, maknanya pahala juga makin bertambah, darjatnya juga makin tinggi. Sebab itu kata Abu Hurairah, Nabi pernah tanya, ala unabbiukum bi khairikum? Qalu na'am ya Rasulullah. Qal khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala. Maukah kamu aku beritahu siapakah kalangan kamu yang paling bagus sekali? Jawab sahabat, kami nak tahu ya Rasul. Orang yang paling bagus antara kamu adalah yang paling panjang umur dan paling baik amalannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mana dalam masjid kita ini, siapa orang yang terbaik di kalangan kita? Orang yang paling senior umurnya, bukan orang yang paling banyak ilmu. Tak. Siapa yang paling berumur sekali? Kalau ada orang umur 70-an, 80-an, 90-an, ini orang yang terbaik sekali di kalangan kita dalam masjid ini. Sebab dia umur panjang, baik pula amalan. Baik itu tuan-tuan, orang yang umur panjang ni Nabi respect. Dalam satu hadis, Abdullah bin Shaddad bercerita, laisa ahadun afdala 'indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam litasbihi wa takbiri wa tahlili. Tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Tuhan berbanding seorang mukmin yang diberi umur panjang, yang mana dia gunakan untuk bertasbih, bertakbir dan bertahlil. Umur panjang mesti ketaatan ataupun ibadah bertambah. Ada satu kisah di zaman Nabi. Cerita ini dibawakan oleh seorang sahabat, yang mana sahabat ini namanya sama dengan masjid tuan-tuan, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hadis daripada Talhah. Talhah bercerita, ada satu hari dua orang puak daripada suku Bali. Bali ni cabang suku Khuza'ah datang jumpa dengan Nabi. Dia ni dua-dua sekali datang jumpa Nabi, masuk Islam sama-sama. Kata Talhah, si abang dia ni aktif buat program. Lepas masuk Islam, dia aktif. NGO buat program atau program panggil penceramah, dia orang aktif. Bila ada seruan berperang, dia pergi. Adik ni tidak, banyak duduk. Tapi Islam juga, duduk masuk Islam. Cuma abang itu aktivis lah, aktivis. Adiknya tak. Dia duduk gitu di rumah. Jadi abang dia satu hari, kata Talhah, pergi perang, mati syahid. Mati syahid. Yang seorang lagi, summa makasal akharu ba'dahu sanatan summa tuwfiya. Kata Talhah, yang adik dia pula meninggal dunia setahun lepas abang dia. Mana dua beradik, abang mati syahid dulu, adik dia masih hidup setahun, next year adik dia mati. Maka qala Talhah, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Maka kata Talhah bin Ubaidillah, satu malam saya bermimpi. Saya berada di depan pintu syurga. Tiba-tiba saya nampak dua beradik itu tengah menunggu juga depan pintu syurga, pegang boarding pass lah, dah nak masuk dah ni, nak masuk pintu dah. Cuma kata Talhah, yang peliknya, fa kharaja kharijun minal jannah fa azina lil ladzina tuwfiyal akhir minhuma summa kharaja fa azina lil ladzina shtuhida. Yang peliknya kata Talhah, tiba-tiba keluar pegawai daripada dalam surga, malaikat lagaknya, pegawai petugas, takkan pramugara pula, pegawai petugas, dia pun keluar. Dia panggil yang adik dulu masuk. Mana adik yang tadi? Masuk dulu. Abang dia mati syahid kemudian. Padahal adik dia mati setahun lepas abang mati syahid. Dan adik dia bukan mati syahid pun, mati biasa je, tapi husnul khatimah. Jadi Talhah heran, kenapa adik masuk surga dulu padahal abang mati syahid setahun lebih awal. Jadi Talhah cerita benda ni pada Nabi. Ya Rasul, saya mimpi begini. Heran tu saya, ngapa adik masuk dulu pula ya Rasul? Maka Nabi bertanya, min ayyi zalika ta'jabun? Apa yang awak herannya? Apa yang peliknya? Kata Nabi. Pelik lah ya Rasul, patutnya abang dulu lah masuk surga, abang kan mati syahid.
Nabi jawab begini, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Bukankah adik dia tu dia masih lagi hidup setahun lepas abang dia meninggal? Ya Rasul. Qala bala. Benar ya Rasul. Of course. Lepas abang dia mati syahid, adiknya mati next year itu. Nabi pun kata, wa adraka ramadhana fasamahu wa shalla wa kadza min sajdatan fi sanah. Bukankah lepas abang ni mati syahid, dia ada setahun kemudian dia telah menemui bulan Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, semayang tarawih, jumpa Lailatul Qadar kalau rezeki dia pula, kalau ada rezeki dia pergi haji. Bukankah dia telah melakukan begitu banyak ibadat, solat itu, sujud ini, rukuk itu, zikir ini dalam masa setahun? Nabi tanya balik, qalu bala. Ya tak ya juga ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Ingatlah, setahun jarak antara orang yang meninggal pertama dengan orang meninggal kedua, itu amalannya bagaikan langit dengan bumi. Hadis Ibnu Majah. Sebab itu orang umur panjang tetap ada advantage, sebab dia punya ibadah ekstra. Kalau dia ibadat, sebab itu rugi sangat orang umur panjang tak ibadat la ilallah. Baik meninggal je, daripada tak buat apa, baik meninggal. Duduk menggentir remote extrum, baik mati. Tak patut umur kau panjang, buatlah amalan. Sebab kita akan lebih tinggi darjat berbanding dengan orang lain. Yang ini hadis mati senggang masa setahun. Ada hadis yang lain Nabi sebut beza mati 40 hari je pun darjat dia naik. Ada satu hadis kata Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, diceritakan ada kisah dua orang adik-beradik, antara abang dengan adik meninggal dalam jarak 40 hari. Fazukirat fadilatul awwal inda Rasulillah. Maka sahabat ini bila abang dia meninggal, lepas tu 40 hari kemudian adik dia meninggal, jadi masing-masing ni borak sama sendiri. Dia pun cerita, abang dia bagus, arwahnya sini dulu dengan orang macam ni baik, dia dengan masyarakat begini. Arwah ni memang hebat lah, adik dia tak boleh lawan lah, abang dia gini. Dia muji abangnya yang meninggal lebih dulu. Nabi dengar, faqala alam yakun akhar musliman, qalu bala ya Rasulullah wa kana la ba'sa bihi. Nabi tegur, yang awak membawang beria sangat ni, apa adik dia tu bukan Islam ke? Islam ya Rasul. Adik dia pun terror juga macam abang dia, tapi abang dia lagi champion lagi lah. Adik dia kalau masjid semayang belakang dia, abang dia semayang depan. Contoh begitu, nak mengata abang tu lagi best lagi lah. Faqala Rasul wa ma yudrikum ma balaghat bihi salatu. Tahukah kamu darjat si adik itu dia dah jadi lebih tinggi sekarang sebab adik semayang dia. Sahabat kata, semayang apa ya Rasul? Abang dia duduk depan, adik duduk belakang. Adik dia memang jarang datang, lambat semayang belakang. Abang dia arwah tu lagi bagus. Kata Nabi begini, innama mathalu salati kamathali nahrin ghamrin azbin bibabin ahadikum yaftahimu fihi kullu yaumin 5 marrat. Sesungguhnya semayang yang kita buat, dia macam air yang segar mengalir depan pintu rumah. Tiap kali kita terjun mandi 5 kali sehari, pasti dah tak ada melekat kekotoran. Fama tarawna zalika yubqi min darnihi fa innakum latadruna ma balaghat bihi salatuhu. Tahukah kamu orang yang hari-hari terjun dalam air itu dah tak ada daki langsung? Dan tahukah kamu orang yang itu tadi darjatnya telah naik dek kerana dengan solatnya? Sebab dia mati 40 hari lebih lambat pada abang dia. Dia ada 40 hari punya amalan yang abang dia dah tak ada dah. Makna kalaupun dia semayang belakang, tengah, depan, itu cerita lain. Tapi abang dia dah meninggal, adik dia masih lagi leading dari segi markah, jumlah banyaknya semayang. Ini beza 40 hari saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bayangkan mati 40 hari saja beza, sudah juga mengangkat darjat. Bayangkanlah tuan-tuan yang umur dah 70, 80, lagi syukur pada Allah lah. Umur lagi panjang. Tetapi mesti
dimasukkan dalam umur yang panjang itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.